Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini untuk kelas matematik darjah 4. Masih lagi belajar di rumah. Murid-murid, teruskan bersemangat dan juga fokus. Anda bersama dengan saya di channel YouTube Cikgu Adrian. Bagi yang belum lagi subscribe, boleh tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng untuk mendapatkan notifikasi yang terkini. Dan jangan lupa like juga dekat Facebook dan juga Instagram. So, apa lagi? Jom kita masuk ke kelas. So, insyaAllah pada hari ini kita akan masuk bab 1 matematik. Terima kasih yang hadir pada hari ini. Boleh komen nama siapa yang hadir pada hari ini pada bahagian ruangan komen. So, insyaAllah pada akhir video ini ada latihan yang akan disediakan. Okey, selalunya dalam bab 1 ni kita akan mengenal dan juga menulis nombor. Sepatutnya murid darjah 4 dah kuasai dah. Sebab kita dah belajar daripada darjah 1, kita dah belajar rumah sar, rumah puluh. Darjah 2, kita dah belajar rumah sar, rumah puluh, rumah ratus. Darjah 3, rumah sar, rumah puluh, rumah ratus, rumah ribu. Darjah 4, kita tambah lagi satu rumah, iaitu rumah puluh ribu. Sudah ada berapa rumah? 5 rumah. Jadi pada hari ini, boleh lihat pada skrin murid-murid sekarang, berikut merupakan papan skor untuk murid, 4 orang murid. Okey. Afani, Nitya, Ben Leong dan juga Ramli. Ramli cakap apa? Markah saya 9,800. Ini markah Ramli, 9,800. Lepas tu Ben Leong kata, bagaimana kita nak sebut markah Nitya ni? So markah Nitya apa? Dia ada 5 digit. 13701. Macam mana kita nak sebut? Mari kita sama-sama sebut untuk markah Nitya. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita tambah lagi satu rumah, iaitu rumah puluh ribu. Jadi markah Nitya adalah 13,701. Sebut sama-sama. 13,701. Ada tips tak? Ada. Tips dia apa? Kita akan sebut kumpulan ribu dahulu. Kemudian diikuti dengan 3 nombor seterusnya. Mana rumah ribu? Rumah ribu dan juga rumah puluh ribu. Yang berwarna pink tu adalah rumah ribu lah. Kita akan sebut bahagian digit yang 2 ni dahulu, 13,000. Kemudian baru diikuti dengan 3 digit seterusnya. Jelas? Okey, baik. Siapakah yang menyebut markah Ben Leong dengan betul? Okey, kita tanya KV. KV, berapakah markah Ben Leong? KV sebut 2004. 2004. Kita tanya Casey pula. Casey, berapakah markah Ben Leong? 20,004. 20,004. Soalan dia, siapakah yang betul? KV ke Casey? Casey. Mengapa? Sebab soalan dia mengapa. Murid darjah 4 ni mesti biasa dah. Kena biasakan dengan soalan berbentuk macam ni. Jangan dapat soalan terus jawab. Kadang-kadang dalam soalan tu ada 2 soalan yang perlu murid-murid jawab. Mengapa? Sebab jumlah digit ada 5. Jadi KV sebut 2,000, sedangkan 2 duduk pada rumah puluh ribu. So mengapa tak perlu tulis panjang lah. Hanya sekadar sebut 2 berada pada rumah puluh ribu. Jadi jawapan Casey yang betul. Okey, next. Di dalam matematik, kebiasaannya soalan mesti ada 2 soalan ni. Yang pertama, tulis dalam angka, tulis dalam perkataan. Kedua-dua ni murid-murid wajib mahir. Jangan pandai sebut je.
dia mesti mahir tulis dalam perkataan dan juga tulis dalam angka. Okey, kita lihat yang pertama. Saya tulis 29,608 dalam angka. Angka apa maksudnya? Nombor. Disebut, kemudian dia tulis 29,608. Kemudian soalan ni kata apa? Saya tulis nombor dalam angka dan perkataan. Angka dan perkataan. Mana kedua-duanya. Berapa dia tulis? 70,015. Ni dalam angka. 70,015. Ni dalam perkataan. Yang terakhir 40,300. 40,300. Kerana apa? Sebab nanti masa darjah 5, darjah 6, angka dia, rumah dia dah bertambah sampai juta. Jadi kalau salah eja, salah tulis dalam angka, salahlah semua dah. Okey, sebab tu kita belajar langkah demi langkah. Satu rumah, kita tambah satu rumah dan juga kita tambah lagi satu rumah. Okey, jelas? Jelas? Komen. Jelas. Okey, tulis. Dia suruh tulis 14,906 dalam perkataan. Okey, kita lihat perkataan yang pertama, murid baju biru. Dia tulis berapa? 14,096. 14,096. Betul ke salah? Okey, kita lihat dahulu. Murid baju merah. 14,906. 14,906. Soalannya, siapakah yang betul? Biru ataupun merah? Jawapan dia adalah merah. Mengapa? Soalan dia kata, mengapa? Sebab 9 berada pada rumah ratus. Murid baju biru kata 96. Maksud 9 berada pada rumah puluh. Jadi yang ini salah. Jelas? Okey, kalau soalan kata mengapa? Sebab 9 berada pada rumah ratus. Jadi jawapan dia adalah yang murid baju merah. Okey, ini ada sedikit ada soalan. Okey, menguji akal kita. Okey, boleh buat sama-sama. Pastikan ada pensel, ada kertas. Okey, soalan ni kata apa? Bentukkan 3 nombor 5 digit. Bentukkan 3 nombor. Pastikan ada 3 nombor. Jangan buat satu nombor saja, nanti tak dapat markah penuh. 5 digit. 5 digit. Mesti ada 5 nombor daripada kad-kad angka di atas. Ada 5 kad. 6, 3, 8, 4 dan 1. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Paling besar kat sini berapa? 8. Letakkan digit yang boleh dibahagi dengan 2 sebagai digit yang terakhir. Sebut dan tulis nombor itu. Okey, dia kata apa? Digit yang pertama, nombor paling besar adalah nombor 8. Okey, digit yang terakhir adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Yang boleh bahagi dengan 2 dekat sini adalah nombor 6. 3 boleh dibahagi dengan 2? Tak boleh, nanti dapat perpuluhan. 8 boleh, 4 boleh, 1 tak boleh. Okey, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Okey, jadi nombor yang terakhir ni, nombor 8 dah ada dekat depan. Jadi ada 2 nombor adalah 4 dan juga 6. Boleh pilihlah, 6 boleh, 4 boleh. So, kita letak belakang ni nombor 6. So, berapa digit lagi tinggal? 3 nombor lagi. 8 dah ada, 6 dah ada. Apa nombor lagi belum ada? 4, 3, 1. Kita dah dapat satu nombor. Okey, boleh sebut tak? Okey, sebut sama-sama. 84,316. 84,316. Dia nak berapa digit? Dia nak nak berapa nombor? Dia nak 3 nombor. Kita dapat nombor yang pertama. Nombor yang kedua, 8 nombor yang pertama adalah nombor paling besar. Yang terakhir ni kalau kita nak kekalkan 6 pun boleh. Nak letak nombor
yang boleh dibahagi dengan 2 pun boleh. Kalau kita tukar nombor 4 pun tak ada masalah. 3 tak boleh lah, 1 pun tak boleh. Okey, contohnya kalau kita letak 4 pula. Apa nombor letak kat sini? 6 boleh. 4 4 tak boleh. 4 dah letak belakang kan. Okey, 4 tak boleh. 3 1. Okey, sekarang sebut, suruh sebut kan. Sebut 86,314. Okey, okey, nombor yang terakhir. 8 kekalkan 4. Ni letak 3 1 6. Okey, sebut 83,164. Okey, jadi boleh ubah. Yang penting nombor digit yang pertama tu nombor yang paling besar iaitu nombor 8 dan digit yang terakhir itu adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 2, 4 ataupun 6. So yang tengah-tengah tu boleh berubahlah. Satu boleh letak kat rumah ratus, rumah puluh boleh, rumah ribu boleh. Okey, dia nak 3 digit sahaja. Okey, boleh buat. Siapa yang dah buat? Komen. Okey, terbaik. Tahniah kalau boleh buat, boleh faham soalan dia. Ini pun boleh jadi soalan exam nanti. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan Keratan Akbar. Hari tu ada perlawanan bola sepak kan? Di antara Myanmar dengan Malaysia. Okey, pada tahun 2018. Tapi bukan nak cerita pasal bola ni. Kita nak cerita pasal ni dia punya angka dekat sini. Okey. Kalau angka dekat situ, berapakah jumlah dia? Boleh baca sama-sama? Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengesahkan sebanyak 62,307. Bagus. Tiket perlawanan sudah pun terjual. Okey. 62,307. Kalau baca surat khabar ke, baca dekat Facebook ke, baca dekat mana-mana jalan nampak kan ada dapat nombor, cuba baca. Okey, supaya awak dah belajar dan bila nampak awak pun sebut lama-lama mahirlah. Okey, 62,307. Okey, baik. Tadi dah selesai dah. Kita dah selesai untuk membaca, menulis. Sekarang kita ulang kaji sedikit untuk nilai tempat dan juga nilai digit. Nilai tempat dan juga nilai digit ni kita dah belajar daripada darjah 1 lagi. Okey, tak apa, hari ni kita ulang kaji. Mungkin dah terlupa dah. Nilai tempat, ingat nilai tempat ini adalah nilai bagi kedudukan digit tu dalam suatu nombor. Okey, tips dia apa? Tempat. Ingat tempat. Tempat ni macam rumah tempat kita tinggal lah. Awak duduk dekat mana? Putrajaya. Duduk dekat mana? Kajang. Duduk dekat mana? Shah Alam, Klang dan sebagainya. Okey, ada tak nombor? Tak ada. Tempat ada mesti adalah perkataan. Jadi, di manakah tempat digit ni duduk? Contohnya nombor 6. 6 duduk dekat rumah mana? Duduk dekat rumah 10,000. Bila dikata apakah nilai tempat bagi 6? Jawapan dia adalah 10,000. Okey, contoh, apakah nilai tempat bagi 7? Sa. Apakah nilai tempat bagi 2? 1000. Apakah nilai tempat bagi sifar? 10. Apakah nilai tempat bagi 3? 3 apa? Rumah apa? 100. Okey. Itu adalah nilai tempat. Masih lagi murid darjah 3, darjah 2, masih lagi tak jelas benda ni. Ingat, tempat mesti perkataan. Nilai digit pula. Nilai digit dia mesti nombor semuanya. Maksudnya nilai tu duduk dekat mana? Contohnya kalau dia duduk dekat 10,000, maksudnya 10,000 ada berapa sifar? Ada 4. Maksudnya 6 sifar. Jangan tulis 60,000. Awak eja perkataan 10,000 itu. Itu merupakan nilai tempat. Nilai digit mesti nombor semuanya. Tapi jangan tulis nombor keseluruhan. Maksudnya nilai itu duduk dekat rumah mana, tulis bilangan sifar itu berdasarkan
rumah. Kalau rumah ada puluh, tak ada nilai, kosong je lah. Kalau rumah ratus, 2 sifar. Rumah ribu, 6, 2 sifar, 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 3 sifar. Okey, boleh dapat. Contohnya macam rumah, digit ni lah. Nilai tempat bagi 3. Nilai tempat bagi 3, berapa jawapan dia tadi? Okey, kita tukar dalam pen. Nilai tempat bagi 3 adalah rumah 10 ratus. Okey, tulis 100. Salin tau. Okey, jangan tengok je. Okey, nilai tempat bagi 3 ialah 100. Nilai digit bagi 2 ialah, duduk rumah apa? Rumah ribu. Ada berapa sifar? Ada 3. 3. Okey? Faham ke? Faham? Kalau faham, cuba komen dekat bahagian bawah. Faham. Okey, cerakinkan. Cerakinkan ini soalan pun dah banyak kali keluar dah. Okey, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Tahun lepas pun ada soalan exam kan? Okey. Ceraikan maksudnya kita pisahkan. Okey, kita pisahkan mengikut nilai tempat ataupun nilai digit. Ikutlah soalan. Kalau soalan kata nilai tempat, jangan awak tulis nilai digit. Kalau ada soalan kata tuliskan dalam nilai digit, jangan tulis nilai tempat. Salah lah. Okey, kalau dia kata ceraikan mengikut nilai tempat. Maksudnya kita pisahkan, tapi kita tahu tempat mesti perkataan. Okey, mesti tulis kalau 60,000, 2,000, 300 dan yang terakhir sa. Kalau nilai itu nilai sifar, duduk dekat rumah mana mesti tulis. Contohnya macam sifar, duduk rumah puluh, tulislah sifar puluh. Kalau duduk ribu, sifar ribu. Okey? Alright. Kalau tulis dalam nilai digit, syarakinkan, tuliskan macam kita buat tadi. Dia masih ada sifar-sifar. Cuma tips dia adalah, kalau ada nilai, kan kata ni 62,307 kan? 62,307. Ada nilai sifar dekat sini. So, nilai sifar ni, kita nak tulis boleh ataupun kita tak payah tulis pun. Boleh abaikan. Okey, ni untuk nilai digit lah. Okey, maksud kita tulis 60,000 tambah 2,000 tambah 300 tambah 7. Okey, boleh nampak tak? Nilai tempat, nilai digit. Okey, apakah nilai yang tidak ditunjukkan? Okey. Yang pertama adalah nilai untuk nilai digit ke nilai tempat? Nilai untuk digit. Okey. Mana hilang ni? Okey, 80,000 tambah 30,000 tambah 9. Apa angka yang tak ada? 8 dah ada, 80,000. 9 ada, 9 sa. 3, 30, 4. So 4 ni rumah apa? 4 adalah rumah ratus. Ratus ada 2 sifar. 4 sifar. Sifar ni perlu tulis tak? Tidak perlu. Tapi untuk nilai tempat, kalau kita cerakinkan, kena tulis. So 80,000, soalan sama juga. 80,439. 8 dah. 9, 4 sifar. 8, 4, 9 sifar. Apa yang tak ada? Nombor 3. 3 rumah apa? Rumah puluh. So 30. Eja puluh. Jangan tulis 3 sifar. Itu salah. Itu adalah untuk nilai digit. Ini merupakan nilai tempat. Okey, jelas tak? Jelas? Letak komen like. Okey, yang terakhir untuk hari ini. Okey, ini latihan yang terakhir. Kod rahsia Halim ada 5 digit. Okey, ada 5 digit. Nilai tempat bagi 3 ialah 1000. Dia dah beri dah. Kalau kita tulis dalam bentuk kotak, kita nak isi kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 kotak. Ada 5 digit.
Yang pertama dia kata nilai tempat bagi 3 adalah 1000. 10, ratus, 1000. Sini rumah 1000, nombor 3. Nilai digit 8 adalah 8 sifar, 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 sifar. Jadi 80,000 masuk rumah 10,000. Digit 9 berada di antara dua sifar. Dua sifar apa? Yang ni lah. Okey. So yang belakang dia tulis dah 83,000. So ada 3 sifar dekat sini. So 9 ni duduk dekat tengah-tengah. Mana tengah-tengah? Sinilah tengah-tengah. Letak 9. So sifar, sifar. So jawapan dia berapa? 83,090. Siapa dapat jawapan ni? Terbaik, tahniah. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita dah selesai untuk bab yang pertama, bahagian yang pertama. Kita ulang kaji sedikit. Dan kita tambah lagi untuk rumah puluh ribu. So, latihan untuk bahagian ini ada diberikan pada bahagian description. Boleh tekan dan juga boleh buat. Okey. So, kita akan berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. So, pada hari yang sama juga. Okey, ataupun nanti saya akan maklumkan. Boleh tengok dekat Facebook ataupun Instagram. Cikgu Adrin. So, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.